Dia pun pakai bagut. Zaman sekarang tak panggil bagut, zaman sekarang panggil apa? Koset. Saya ingatkan sosek ke, yang hitam tu kan, yang hitam sebab punggung. Tu zaman dulu dia pakai bagut. Zaman sekarang yang pakai yang hitam ni, atas tu sampai ke punggung. Dia pun ketip, tahan nafas bagian naga hari tu masa makan. Dia menahan nafas dah diikat. Mana untuk tidak malukan suami hukum dia harus ya. Saya cerita ni sebab kita untuk minta maaf cakap lah, sebab orang perempuan kita walaupun kita pakai baju kurung tuan, kita anak dah ramai, bila pakai baju kurung sebab kain baju kurung kita dia melentur orang kena angin kan. Jadi kadang-kadang bila kita berjalan, bila kita tak pakai benda tu tuan, dia gegar kuat tuan. Tahu tak gegar kuat? Ini mata lelaki tengok tuan. Ustaz pun tengok. Dia gegar kuat. Dia berjalan walaupun baju kurung nampak macam itik pulang petang, kiri kanan. Jadi bila kita pakai tu dia grip, dia kurangkan gegaran. Waktu tu orang kata Allah bini pengurus macam mana tu. Walaupun tuan balik rumah melambak, tapi dia tak nak malu ke suami hukum dia harus. Itu yang bini ajak balik itu, bang jom balik bang. Asal tak tahan nafas, tak tahan. Balik rumah dalam kereta dah buka Arab prak. Maka hukum dia apa dia? Harus, Imam Nawawi kata harus, disokong oleh mazhab Imam Syafi'iyah. Tuan harus. Tetapi perempuan, ada ustazah kita cakap, saya sebut ni, ada ustazah kita cakap dalam TV, keluar dalam TV dia kata, tak apa, kata dia kening ni tak apa, boleh cabut, kata dia boleh cabut, yang terlambak yang terlebih itu boleh cabut untuk nak adjust dia. Tuan-tuan, ini hadis Nabi ni, an-namisah, dalam bab mencabut dan mencukur bulu kening, Nabi sebut tuan-tuan. Kecuali kening dia tuan-tuan luar biasa, tu lain. Luar biasa, faham tak kening luar biasa? Kening tu bersambung betul macam highway bersambung, sampai tak ada beza, tu lain. Tuan-tuan, dalam Islam yang dikatakan mengubah ciptaan Allah ni, yang kebiasaannya orang tak macam tu. Contohnya tuan-tuan, dia sombeng, orang lain tak sombeng, dia sombeng. Bila dia jahit balik, itu tidak dipanggil mengubah, sebab orang semua tak sombeng. Itu tak ditarikan mengubah, kebiasaan orang tak sombeng. Orang jari 10, dia 11. Ada orang jari 11 ni terlebih satu kan? Waktu tu dia boleh buang, tapi kena ingat, dia buang mesti terlepas daripada ikatan bahaya, tak mudarat. Kalau mudarat, haram. Macam anak saudara saya tuan, saya beritahu dengan saya punya bias, saya kata Syekh, entah nak potong antara jari anak ni, anak jari entah punya anak ni, kena tanya doktor dulu. Tak apa bang, tak ada apa-apa dah, kadang-kadang ada kesan sampingan. Kena tanya dulu, sebab dalam Islam menyebut, saya kata bila berlaku kesan sampingan mudarat atas dia, hukum dia haram. Waktu dia kecil-kecil dia tak pelat tuan-tuan, dia umur 7 tahun dia potong jari tu terus pelat dia kaitan dengan urat, dia potong jari kecil aja tu, kecil kat kaki dia, buang, cakap dah pelat, sampai sekarang pelat, dulu tak pelat. Waktu tu haram dia potong, sebab dia tidak terlepas daripada ikatan bahaya tu. Macam juga tuan-tuan, orang perempuan dia biasanya dia tak ada janggut. Orang perempuan tak ada misai. Orang perempuan bulu kaki dia tak bergulung-gulung, tapi luar biasa itu, bulu kaki dia bergulung-gulung. Perempuan waktu tu harus dicukur, harus. Macam orang perempuan berjambang. Tuan-tuan pernah tengok orang perempuan berjambang? Tuan-tuan pergi Jalan Raja Husin dekat Darul Zakah, kat Coket belakang tu, situ ada kedai makan Kelantan. Kalau kita tengok dalam bab dalam apa ni, jalan-jalan cari makan, kedai tu termasuk. Kedai masakan Kelantan memang penuh orang, jarang yang kosong. Saya pergi nak teringin nak makan, kata Kelantannya makanan sedap, pergi sampai sana, parking kereta tuan, ada perempuan berjambang, dua orang berjambang ni. Makna tu luar biasa, perempuan tak berjambang. Maka waktu tu dia boleh, dia tak termasuk dalam mengubah ciptaan
Allah Subhanahu wa taala. Yang kata mengubahnya apa dia tuan? Dia tambah rahang dia. Rahang dia, muka dia macam bola rugby panjang gitu. Nak bagi lebar rahang. Itu mengubah. Hidung dia bulat, nak bagi mancung. Itu mengubah. Itu dia katakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perempuan, maknanya Nabi kata yang dikatakan mengubah tu tadi ialah mengubah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali lah bulu kening dia tu memang teruk sangat, sambung betul. Boleh. Tapi dia sebut tuan-tuan, dia kata tak apa, boleh cabut, boleh. Yang hadis tuan-tuan qat'iyah, dalil yang qat'i yang jelas tentang haram ni. Mana haram yang jelas. At-Tabari menyebut dalam peristiwa isteri Abu Ishaq. Isteri Abu Ishaq ni masih muda lagi tu, muda lagi isteri dia ni. Satu hari dia datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia pun berjumpa lah. Abu Ishaq berjumpa lah Sayyidatina Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, dia kata isteri aku ni muda lagi. Isteri aku ni gemar menyolik, gemar bersolik, bertabaruj ni untuk kelihatan cantik. Bagaimana ya wahai Aisyah, kata dia. Maknanya dia buang bulu kening dia. Maka kata Aisyah, la'anallah, Allah melaknat an-namisah wal mutanammisah, orang yang mencabut bulu kening dan juga orang yang tukang cabut bulu kening. Haram dia qat'iyah, dia tak boleh dibahaskan tuan-tuan. Tak boleh nak petikai dah, confirm haram. Begitu juga dalam bab la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat tuan-tuan perempuan-perempuan al-wasilah, wanita-wanita yang menyambungkan rambut dia, rambut palsu. Wal mustausilah, dan wanita yang dan orang yang tukang buat rambut palsu, tukang pasang rambut palsu. Bila sebut hadis ni jelas, maka tak boleh petikai dah Syekh dalam bab rambut palsu. Dan menjadi lebih haram kalau lelaki pakai rambut palsu. Allahu Akbar, lebih haram tuan-tuan Syekh. Kalau perempuan haram saja, lelaki lebih haram. Mana confirm lelaki tak boleh pakai rambut palsu. Jangan petikaikan tuan-tuan sambil belu, dia bukan Islam tuan Syekh. Dia buat sebab dia bukan Islam. Tapi kalau orang Islam tu buat tuan-tuan ingat benda ni, halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata dan haram itu nyata. Dia kata lebih haram. Dan juga Rasulullah memberatkan ke atas orang yang cuba untuk menipu. Mengapa tuan Allah mengharamkan rambut palsu ni? Sebab menipu, gharar, penipuan. Cuba tuan-tuan bayang, saya cerita orang Arab. Sebab apa orang Arab tuan-tuan nak kahwin tengok gigi? Sebab apa? Tak nak berlaku gharar, tak nak berlaku penipuan. Ada masa mula-mula berkenalan, senyum tutup mulut dia. Tutup mulut. Dah kahwin senyum, tengok gigi tak ada tu. Jangan bayang, Allah aku kena tipu, kata dia. Gharar, penipuan. Dulu masa bercakap tutup tangan, malu. Tak tahu sebab apa dia, mungkin dia malu. Rupanya lepas kahwin tengok gigi berlubang-lubang, bercakap berbau. Gharar, berlakunya penipuan. Sama juga macam rambut. Berdasarkan satu hari Asma, daripada Asma binti Abu Bakar, telah datang seorang wanita kepada Nabi, bertanya kepadanya. Wanita tanya, ya Rasulullah, kata dia, bapak dia kata, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia kata putriku masa kecil dulu dia terkena penyakit campak ya Rasulullah, sehingga menyebabkan berguguran rambutnya, dan aku nak mengahwinkannya, boleh tidak aku menyambungkan rambutnya dengan yang palsu? Maka Nabi menjawab, la'anallah, Nabi melaknat tuan-tuan al-wasilah, orang yang pakai rambut palsu. Haram, tak boleh, sebab berlaku gharar, penipuan. Ya, kita pun tertarik, Allah cantiknya dia, rambut dia cantik, kita pun kahwin dengan dia.
malam pertama tuan jatuh rambut dia, jatuh. Allah, botak tu. Haram. Tetapi perempuan yang dibolehkan makan rambut palsu ni iaitu isteri. Hanya isteri saja yang boleh pakai rambut palsu dengan izin suami. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan la ba'sa bitawamil. Tidak mengapa kamu memakai benang. Makna rambut palsu tu dibuat daripada benang yang tak rupa macam rambut. Faham tuan Rambut palsu yang buat daripada benang yang tak serupa dengan rambut. Tuan-tuan tengok tak penyanyi negro gitu tu, penyanyi negro yang buta Malaysia, dia dekat yang menyanyi lagu I Just Call to Say I Love You tu je. Kan dia buta kan, dia pakai tali macam kain-kain, macam benang-benang dipinta-pinta ditutup kepala kan. Itu dikatakan tuan benang. Tu boleh. Ataupun macam rambut yang tak rupa rambut, seperti judge kita punya rambut. Tahu judge? Hakim punya rambut tu boleh pakai tu. Kan hakim rambut putih turun bawah kan. Tu boleh pakai. Tapi siapa nak pakai tu saja. Sebab dia tak serupa rambut. Ataupun dia kata benda yang tak serupa rambut. Apa lagi? Muk tu boleh lah, muk. Bukan makna pakai muk atas kepala. Makna kan muk tu macam benang-benang kan, benang dia turun. Macam tu boleh lah. Mana untuk menutup boleh. Tak boleh kan? Maknanya bendanya jelas, mana tak boleh tuan-tuan. Walaupun dia walaupun dia dalam keadaan yang sakit. Yang boleh siapa dia? Isteri saja. Suami tengok isteri kan sakit, rambut gugur, kesian ni kan. Tengok pun tak selera, rambut tak ada, tuan Allah. Macam Tok Syami awak ni kata dia. Jadi mana dia sepakai? Maka hukumnya adalah harus, tapi tidak boleh menyerupai rambut. Untuk perempuan, anak-anak kita beli yang cekak rambut kan, cekak rambut yang ada jaring-jaring, lepas tu ada rambut turun kan, sama lah dengan tu. Tak boleh dia termasuk dalam bab Nabi sebut al-wasilah masuk. Tetapi tuan-tuan hari ni bersepah-sepah jual kat kedai. Anak saya pun beli, ya, tak boleh. Sebab dia jadi trend kepada masyarakat. Baik. Dan juga tuan-tuan, dalam bab perkara haram juga dikaitkan dengan menyemir rambut. Tahu menyemir? Mewarnakan rambut, tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan Syekh. Hari ini bersepah-sepah lelaki perempuan warna rambut. Ustaz pun tengok, tak kata apa dah. Ulama pun tak ada keluar hukum pun kata apa. Boleh ke tak boleh tuan? Kita tengok. Di antara hal-hal yang berhubungan rapat dengan menghias diri, iaitu mewarnakan rambut di kepala dan janggut yang sudah beruban. Apa hukum dia? Menurut satu riwayat yang mengatakan bahawa ahli kitab ni tuan-tuan iaitu rahib dan juga pendeta. Maknanya untuk guru orang-orang alim Yahudi dan Nasara, rahib dan pendeta ni. Dan rahib pendeta ni perempuan, dia tidak mahu mewarnakan rambut kerana pada anggapan mereka mencantikkan diri dan menghiaskan bertentangan dengan kemahuan ibadat. Bila kita melampau-lampau dalam berhias, kata menyebabkan kita tidak lupa kepada ibadat dan dianggap dengan zuhud yang berlebih-lebihan. Akan tetapi Nabi SAW melarang umat Islam meniru orang kafir. Berdasarkan ayat Quran menyebut, hadis Nabi menyebut innal yahuda wan nasara la yasbirun. Kata Nabi, sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasara tidak mewarnakan rambut. Mereka tak warnakan. Maka fakhalifuhum, maka kata Nabi, maka hendaklah kamu berbeza dengan mereka. Bila disebut berbeza, mana kita boleh mewarnakan rambut. Itu belum bahas tuan, ini dalam perbahasan, belum hukum lagi. Mana boleh mewarnakan rambut, yang bagaimana tuan-tuan, berdasarkan perkara yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Omar. Saidina Abu Bakar dan Saidina Omar, dia mewarnakan rambut dia dan janggut dia
Dengan apa? Inna ahsan ma ghayyartum bihi syaiba hinaun wal katamu. Bahawa sebaik-baik bahan yang dipakai untuk mewarnakan uban ialah pohon inai, hinaun, wal katamu, dan pohon katam.